Saya ingin juga membawa satu lagi perkara ini, iaitu soal 1MDB. Saya bawa soal 1MDB ini ialah saya merasakan bahawa apabila kerajaan melakukan penyelesaian dengan Goldman Sachs soal isu 1MDB ini, kita tahu semua, sebelum ini kita tak tahu. Tetapi apabila mahkamah di Amerika ataupun DOJ telah mengeluarkan fakta-fakta yang menunjukkan bahawa Goldman Sachs adalah merupakan financial advisor dan lead manager kepada isuan of 3 bond ini. 1.75 bilion pada tahun bulan 5 2012, lagi 1.75 bilion pada bulan Oktober 2012 tak silap saya, kemudian bulan Mac 3 bilion US dollar. All together 6.5 bilion. Ini adalah financial advisor dan lead manager yang ditugaskan untuk keluarkan bond ini. Dan mereka mendapat manfaat fees ataupun yuran sebagai financial advisor dan lead manager sebanyak 606 bilion US dollar. Hampir 10% daripada jumlah bond yang dikeluarkan. Yang pelik saya ini ialah kita dah tahu mereka ini bersalah. Turut bersalah. Tapi kenapa kita menyelesaikan settlement ini dengan begitu rendah sekali? Kita menyelesaikan hanya 2.5 bilion US dollar. Sedangkan kita ada exposure 6.5 bilion. Kemudian kita ada pula lagi satu term yang kita merasakan bahawa is okay for Goldman Sachs nak guarantee kita 1.4 kalau tak boleh recover. Macam mana tak boleh recover? 1.4 bilion dengan 2.5 bilion ini diasingkan dua figure yang berbeza. Hari ini Goldman Sachs memberitahu kita bahawa 1.4 bilion pun dia tak payah bayar. Sebab apa? Sebab dia merasakan bahawa collection yang kita dapat daripada penalti yang kita kenakan kepada M-Bank sebanyak 2.8 bilion. Penalti yang kita kenakan kepada Deloitte, penalti yang kita kenakan kepada KPMG 300 over bilion. Deloitte 300 over bilion. 330 million dan M-Bank 2.8 bilion. Dia ambil penalti yang kerajaan kenakan kepada entiti dalam Malaysia ini nak ditolak dalam 1.4 bilion. Yang ini saya nak metikaikan. Bagaimana peguam yang mewakili 1MDB sepatutnya apabila dia mewakili 1MDB, dia mesti melihat kepentingan 1MDB, bukan kepentingan Goldman Sachs. Sebab dia dah clear cut dia menipu kita. Dia telah bermanfaat 606 bilion US dollar fee. Macam mana kita allow Goldman Sachs just to run away like that? Sedangkan the senior management of Goldman Sachs terlibat dalam perkara ini. Begitu clear dan terang. Kalau tidak, takkanlah mahkamah dan juga DOJ make it very clear to Malaysian government that dia terlibat Goldman Sachs dalam soal ini. Tuan Sir sikit. Minta penjelasan. Yang mana satu, Tuan Sir? Terima kasih. Mana satu ni? Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, isu yang dibangkitkan ini adalah satu isu yang sangat penting kepada kita semua. Kes 1MDB telah pun menjadi satu kes yang menjadi rujukan bukan sahaja kita di Malaysia tapi seluruh dunia berkaitan dengan dua perkara. Satu, kesalahan yang berlaku dari sudut jenayah dan kita juga ada apa yang disebut sebagai sudut sivil di mana kita ni harus lihat kepada bagaimana kita dapat balik wang yang kononnya telah pun diambil atau dikeluarkan semasa berlaku masalah ini. Apa yang saya dengar, Tuan Speaker, adalah bahawa walaupun exposure kita ataupun apa yang kita lihat sebagai kehilangan kita 6.5 bilion, tetapi perjanjian yang diadakan, yang telah dimeteraikan kononnya hanya untuk kita mendapat balik 2.5 bilion. Saya rasa ini satu perkara yang cukup penting kerana kita kena tahu secara terbuka, transparan, apakah yang sebenarnya berlaku. Kenapa daripada jumlah yang sebesar itu dan jumlah 6.5 bilion itu, saya minta Titi Wangsa untuk memberi pengesahan dan pencerahan perkara itu. 6.5 bilion itu masa itu, kalau kita lihat campur apa yang disebut sebagai faedah dan sebagainya, jumlah dia lebih besar, mungkin dekat 9 atau 10 bilion. Jadi daripada jumlah besar itu, bagaimana kita ini boleh selesaikan dengan menggunakan rujuk kepada jumlah 2.5 bilion? Ini satu perkara yang saya rasa perlu
dijelaskan dengan baik, kerana kita kena tahu ini bukan soal 1 juta 2, ini soal berbilion-bilion ini, dan juga berkaitan dengan satu perkara yang diketahui umum, seluruh dunia berbincang perkara ini. Saya minta sekiranya Titi Wangsa boleh menjelaskan perkara ini. Exposure dia 6.5 billion, tapi at that time apabila masa recovery itu, kalau kita ikut undang-undang yang sedia ada, jumlah dia sepatutnya lebih tinggi. Adakah itu benar, Yang Berhormat Titi Wangsa? Sila Titi Wangsa. Terima kasih. Datuk Seri Speaker, saya bersetuju. Apabila kita mempunyai 65 bilion hutang dan mereka yang raiskan bond ini 65 bilion US dollar mendapat fee 606 million US dollar. Saya betulkan tadi bukan bilion, million. 606 million US dollar. Sudah tentu apabila kita ada lawyer yang mewakili YNDP ini, dia mesti melihat ini secara total. Berapa banyak interest yang kita dah bayar. Soal dia sekarang ini, dulu mungkin kita tak tahu, tetapi bila kita dah tahu bahawa Goldman Sachs terlibat secara langsung, menjadi financial advisor dan juga lead manager. Dia juga advise dan dia juga beli bond tersebut dan dia pusing semua, akhirnya dia dapat banyak tu. Dan dia know that this bond is not necessary. Apa yang saya nak tekankan ialah, apabila berlaku penyiasatan ini, saya nampak bahawa penyiasatan ini hanya tertumpu kepada politik. Dia sepatutnya melibatkan semua pengurusan. Agak impossible sesuatu organisasi yang mengeluarkan 6.5 bilion bond, hanya satu orang saja yang tuan naik mahkamah. What happened to the senior management yang dapat gaji besar-besar milion-milion ni? Jadi ini yang saya nak, supaya saya nak Yang Amat Berhormat Tambun kena perhatikan benda ini. Sebab saya tak nak Perdana Menteri pada masa-masa akan datang, apabila kita ada skandal, semua orang yang bekerja dalam entiti-entiti tersebut offer themselves to be a crown witness. That's wrong. Kita kena investigate. Kenapa mereka ini dapat gaji besar-besar, lepas tu bila ada masalah, letak kat tangan semua orang. Semua, oleh seorang saja. Saya rasa tak adil. Kalau ada salah, ambil tindakan. Tetapi pihak pengurusan yang bekerja berpuluh-puluh, bertahun-tahun dalam entiti ini, kemudian dia tak dapat masalah. Macam mana ni? Ini cerita kartun. Jadi saya nak minta, Tuan Yang Bertuah, saya nak minta, kalau boleh kerajaan melihat bagaimana peranan peguam yang mewakili YNDP dan siapa-siapa yang terlibat dalam negosiasi ini. Kenapa tidak file saman Goldman Sachs di US? Kenapa negotiate without putting the file? Selalunya kalau you saman, lepas tu baru negotiate, the pressure is better. Tapi you saman tak ada Goldman Sachs dekat US. You saman kat sini nak buat apa? Saman sana. Bila you saman kat sana, barulah the pressure. Then the pressure is strong. Barulah dia nak bercakap. Jadi tuan-tuan, Datuk Yang di-Pertua, saya nak, kalau boleh kita tengok balik, asset recovery. Asset recovery YNDP ni banyak. Tetapi kita tak nak Goldman Sachs ambil fine yang kita buat. Kita fine 1MDB, kita fine M-Bank 2.8 bilion, kita fine Goldman, Deloitte, KPMG. Dia tak boleh tolak daripada perjanjian yang dia dah sign. 1.4 bilion US itu dia kena bayar. Dia tak boleh tolak daripada apa yang kita nak buat. Sebab tu saya nak minta kerajaan melihat ini semula. Kita rasa tak adil. Hanya dalam skandal yang begitu besar, kita menumpukan hanya politik untuk kita dapat balik duit kita. Kita satisfied dapat 2.5 bilion kerana kita tercapai kita punya objektif untuk politik kita. Jadi saya nak kita tengok dari segi soal negara. Siapa bersalah, ambil tindakan. Tak peduli. Tetapi apabila kita boleh recover, kita recover. Kenapa kita nak korbankan duit yang kita boleh dapat daripada investment bank nombor 1 dalam dunia? They make billions of profit. How can we allow that? Di Amerika, kalau kita file suit ni, dia tak boleh underwrite any other business until they solve your problem. Tapi apa nak buat? We are the only country yang ada exposure dengan Goldman Sachs 65 bilion tapi tak file suit dekat
US. Itu saya tak faham. Dah habis. Saya bagi seminit lagi. Seminit. Ada dua perkara lagi. Air